Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim. Hidup lagi kita hari ni. Mas Adura, Syam Emno, Laila, Della Rosa, Nazir Saleh, Azwadi Cik Mat, Rabuna Agan, Laila Della Rosa, Baharuddin Abu Bakar, Masya Allah, Siti Salmah Saleh, Siti Zu, Nur Azah Nordin, Kas Mahmad, Wong Jowo, Masya Allah, Rohana Awaluddin, Din GT, Hawa Rahmah, Tuan Nurisham, Tuan Ismail, Rohana Selamat. Alhamdulillah, geng Singapura kita, Rohani, Julia Rais, Allah tak nampak lah, Mazlina Saad, Nur Hayati Mat Saad, Safwan Ismail, Masya Allah bos, Subhanallah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan cerita tentang manusia yang rugi. You drive your life, you handle yourself. You manage your stress. How to manage your stress? Manage your life. How to manage your life? Manage your time. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Kan? Saya dah beritahu dah tu semua. Dan sekarang ni, demi masa, manusia rugi. Kita dah cerita demi masa, manusia kita dah cerita ada dua, satu khalifah, satu sebagai hamba. Dan nombor dua tuan-tuan, iaitu masa. Manusia rugi terbahagi kepada 5. Rugi yang pertama, rugi orang kafir. Apa makna kafir? Kafir maknanya ingkar. Makhluk pertama kafir adalah iblis. Makhluk pertama kafir adalah iblis. Iblis kafir kerana dia ingkar satu je perintah Allah. Kita banyak dah perintah Allah yang kita ingkar. Maka kalau kita orang Islam dipanggil kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Nikmat apa? Nikmat Islam. Oh, Syarafida daripada Indonesia, orang-orang Singapura, Asma Saim, Allah. Laila mereka lama tak nampak dia sekali dengan saya. So, geng, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, Asma Saim, terima kasih banyak-banyak. Dia banyak sponsor motivasi pagi, senyap je. Okey, geng. Muhammad Hafiz Alihan, Nurhani Kayum daripada Singapura lagi. Semalam geng US mana? US malam. Geng-geng US malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Geng, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, ingat orang iblis, dia kafir satu perintah Allah, maka dia terkutuk. Kita terlalu banyak. Kafir apa makna? Ingkar. Su Muhammad Saleh, Masya Allah, terima kasih Su. Su pun ada sponsor-sponsor ni. Terima kasih Su. Lin Rahim, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, kafir, ingkar. Tetapi kalau kita orang Islam, kita ingkar satu perintah Allah, dipanggil kufur nikmat. Nikmat apa? Nikmat Islam itu sendiri. Sebab bukan semua orang dapat nikmat Islam. Okey geng, gini. First, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Orang kafir, semalam saya tengok satu dokumentari tentang orang semayang di sungai, orang mandi di sungai Ganga. Rakyat India, agama Hindu, dia mandi di sungai Ganga. Ada yang telanjang beberapa hari sebelum mandi, ada yang menyimpan rambut panjang, ada yang menyimpan kuku panjang, ada yang mengangkat tangan tanpa menurunkan tangan, ada yang berdiri sebelah kaki dalam keadaan bertelanjang. Mereka mengabdikan diri untuk naikkan level mereka di sisi Tuhan mereka. Dan kemudiannya mereka mandi beramai-ramai di sungai Ganga. Okey, itu agama. Bayangkan bila saya tengok tu, dokumentari tersebut kata lebih daripada 2 juta orang saya menangis. Kerana mereka tidak menjumpai agama Allah Ta'ala. Agama apa? Iaitu agama Islam. Bayangkan tuan-tuan, Islam. So, bukan ramai. Punyalah banyak kerja-kerja para pendakwah kena buat. Bukan hanya berdebat sesama kita. Tetapi jomlah kita ajak
sahabat-sahabat yang belum Islam memeluk Islam. Saya tak panggil mereka yang kafir itu kafir. Orang yang bukan beragama Islam itu kafir. Saya panggil mereka belum Islam. One day, kalau kena gayanya, kena caranya, hidayah mengetuk hati mereka dengan akhlak kita, dengan tutur kata kita, dengan perniagaan kita, dengan murahnya hati kita, kebaikan kita, nescaya pintu hati terbuka, cahaya hidayah Allah masuk dalam kegelapan hati mereka dan menerangi, insya-Allah mereka melafazkan syahadah. Dr. Pim pagi ni, Pim mana? Sibuk lah tu. Okey geng, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum kita pergi jauh, jangan lupa 4S. Every morning, wake up early morning. Jangan lupa 4S. S yang pertama apa dia? Syukur. Alhamdulillah. Bila kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Nikmat yang paling best, kita dapat mengamalkan cara hidup Islam pada hari ini dengan bantuan Allah. Nikmat yang kedua best, segala perjalanan hidup kita hari ini dimulakan dengan Alhamdulillah, Bismillah, semuanya diberkati Allah. Bila berkat, apa kita buat dekat dengan Allah. Apa yang kita buat tu dekat je dengan Allah. Allah pimpin, Allah bimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kebenaran. Tu dia. So yang nombor 2 tuan-tuan, selepas syukur, jangan lupa apa geng? Iaitu solat subuh berjemaah. Kejut anak-anak, solat sama-sama. Kejut bini. Bini kata, Ustaz, saya ni jaga anak malam susah. Subuh 2 rakaat. Sebab tu subuh 2 rakaat. Sebab Allah tahu. Orang memang susah nak bangun solat subuh. Saidina Umar ditanya oleh sahabat, kenapa subuh ni udara dia segar? Umar kata, tidak bercampur dengan nafas orang-orang munafik. Asma Saim, Masya Allah. Oh, Khairul Anwar, Dr. Khairul Anwar melakukan diri pada engkau ni. Okey, geng. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, jangan lupa sedekah subuh. Sedekah subuh dapat pahala apa? Sedekah subuh dapat pahala apa? Sedekah subuh dapat pahala, iaitu dapat pahala satu dan dapat doa para malaikat. Kadang-kadang kita jumpa ustaz-ustaz, tolong jampikan air. Ustaz jampi air. Panggil Habib, panggil Syekh, panggil tu, panggil ni, doa. Tapi doa malaikat tinggi. Malaikat tak pernah buat dosa, tak pernah maksiat. Mustahil doa tersebut. Siapa yang tengah tak ada duit ni banyak sedekah. Sedekah apa? Kalau tak ada mampu nak sedekah duit 1 sen pun dah tak ada dah ustaz. Jangan lupa. Buat solat duha. Buat solat duha. Ataupun senyum selalu. Ataupun share. Share video ni. Pim sudah masuk. Alhamdulillah. Okay. Tolong like. Pim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suka ke orang Pim masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Itu dia. Dia saudara kita yang baru dalam Islam. Terima kasih Pim. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kak Teh. Dan S yang terakhir tuan-tuan. S yang terakhir. Selepas sedekah subuh, selawat. Jom selawat kejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Barang siapa berselawat ke atas aku 10 kali pagi, 10 kali petang, nescaya mendapat syafaat di akhirat. Takkan kedekut sangat kot selawat. Tak sampai 1 minit 10 saat. Okey geng, let's go. Kita patah balik. Kita cerita bab rugi. Yang pertama, rugi mereka yang kafir. Kafir, kita dah ulas. Kafir maknanya ingkar. Ingkar. Makhluk pertama kafir adalah iblis. Iblis ingkar sujud pada Adam. Tetapi kita, mana lebih kafir? Kita ke iblis? Berapa banyak perintah Allah yang kita langgar? Allah kata macam ni. Allah kata buat solat, tak nak solat. Allah kata zakat, tak nak zakat. Puasa, tak nak puasa. Tapi Allah tak panggil kita kafir, tapi panggil kita kufur. Kufur nikmat, iaitu nikmat Islam. Okey, cuma dia boleh jadi kafir bila kata sembahyang ni tak wajib.
Solat ni tak wajib. Zakat ni tak wajib. Ketika tu jatuh kepada kufur. Maka dia rugilah. Rugi. Rugi yang kedua, geng, saya ulang balik. Rugi yang pertama, kafir. Rugi kedua, orang tidak ikhlas. Rugi ketiga adalah rugi ahli maksiat dan mati dalam keadaan maksiat. Dan yang ketiga, yang keempat adalah rugi orang yang tidak menepati sunnah Nabi. Dia semayang tak ikut sunnah Nabi. Yang kelima, tuan-tuan dan perempuan, adalah rugi di dunia, rugi di akhirat. Miskin di dunia, sengsara di alam barzah, dan lebih merana di mahsyar nanti, dan juga dibakar dalam api neraka. Cacat di dunia tapi tak nak solat. Lepas tu sakit di dunia, kanser dah tapi tak nak solat. Solat boleh atas kursi, boleh baring, walaupun najis melekat pada kita punya pundi kencing, kita masih dituntut untuk solat. Cara dia angkat segala najis itu dengan tayamum. Adalah nanti kaedah, nanti kita terang kemudian. Ustaz, saya tak boleh menghadap kiblat sebab saya dah macam ni. Boleh solat. Dah kena COVID tapi tak nak solat lagi. Allahu Akbar. Sakit Ustaz COVID, wallahi sakit lagi. Sakaratul maut. Dah, let's go. Hari ni kita cerita sikit tentang tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Bila saya ke Syria bagi bantuan untuk pelarian Syria di camp mana? Camp Acakale, di Acakale, di Urfa, kita pergi tengok pelarian Syria. Jumlah pelarian Syria yang sampai ketika itu lebih kurang 480,000. Lebih ramai daripada penduduk di Acakale. Sebahagiannya ditempatkan di kemah pelarian. Ada yang duduk di kamp pelarian. Ada yang telah macam Global Ehsan Relief, NGO kami, ambil mereka ni beli rumah penduduk-penduduk yang yang dijual, kita renovation dan kita bagi, kita baik pulih dan kemudiannya kita bagi mereka tinggal. Alhamdulillah. Kita bekerjasama dengan NGO Hayrat di Turki. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika kita pergi kat situ, kita bagi bantuan kepada pelarian-pelarian Syria. Ada yang makan kotak. Kotak tu direbus. Sebab sana sejuk kan. Musim sejuk, ramai yang mati. Duduk di kemah-kemah pelarian tu. So, rebus makan. Allahu Akbar. Saya tengok tu, saya insaf lah. Insaf, tuan-tuan. Kita susah kat Malaysia ada makanan. Susah kat sana. Ada bayi yang mati. Kesejukan. So, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, tiba-tiba bila saya balik, ada orang tanya. Orang tanya, Ustaz, kenapa Islam tak menang-menang, Ustaz? Kenapa perjuangan Islam ni masih belum menang, Ustaz? Saya senyum dia. Saya kata antara sebab kenapa perjuangan Islam masih belum menang, punca dia satu. Kerana ramai pejuang-pejuang Islam masih tercium bau dunia. Dia berjuang bukan kerana Allah. Dia berjuang untuk digelar ternama, digelar hebat, ataupun ingin ada, bila dia berjuang ada maksud tersirat. Kata perjuangan tapi ada maksud tersirat. Keikhlasan, maksudnya tidak ikhlas. Orang ni betul-betul kena ikhlas kerana Allah, barulah perjuangan tersebut dibantu oleh Allah. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila pertolongan Allah turun, kemenangan akan muncul. Macam mana pertolongan Allah nak turun? Kalau tuan-tuan, hati kita tak ikhlas pada Allah.
Tolong like Safwan Ismail, bos saya tuan-tuan. Tolong like Safwan Ismail, bos saya, bos Dizandra, CEO Dizandra. Safwan Ismail. Tapi jangan like je. Jangan jatuh cinta dengan dia. Sebab dia handsome sangat. Handsome, fit, kayu basikal, bikers, riders, semua dia lah. Okey, patutlah pagi ni bau wangi. Sebab tuan-tuan nak tahu saya pakai minyak wangi apa? Sekejap saya tunjuk Ya, ni dia. Minyak wangi ni. Wangi tuan-tuan. Nama minyak wangi ni Adam. Cukup lah. Dia kalau pakai pagi, insya-Allah sampai ke petang. Macam saya bikers, saya memang kena pakai minyak wangi Dizandra. Kehandsoman berganda. Gua geng, gua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kenapa kita elok pakai minyak wangi? Dari sudut saintifik, dia menyebabkan IQ kita kuat memori. Memori kita akan jadi kuat. Kita akan jadi terangsang, segar dan lebih kuat, lebih fokus. Sebab tu budak-budak hafiz Al-Quran saya, kita suruh bagi sapu tangan dan letakkan minyak wangi ataupun nyapu minyak wangi. Sebab bila kita menghafal, kita nak hafal, dia menyegarkan otak. Yang nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya suruh juga anak-anak hafiz ni mesti pagi-pagi bangun pukul 4 tu dah siap mandi dah, dan kemudian dia memakai minyak wangi sebab kesegaran dia sepanjang hari. Okay, let's go. Patah balik. Rugi kedua, rugi orang tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas ni tuan-tuan, dia tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Dia bukan rugi apa, dia rugi tak dapat pahala. Bayangkan seorang yang di akhirat nanti ada 3 golongan yang dipanggil. Yang pertama dipanggil adalah Hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran ini dipanggil sebab ini golongan yang nak masuk syurga dulu ni. Hafiz Al-Quran, para ulama dan juga seorang lagi yang mengaji Al-Quran. Tiba-tiba sampai di hadapan Allah. Kenapa engkau jadi Hafiz Al-Quran? Sebab aku nak jadi Hafiz Al-Quran sebab ingin menghafal kalam-kalamu ya Allah. Pembohong, Allah kata, bohong, campak di neraka. Astaghfirullahalazim. Kamu jadi penghafal Al-Quran, Hafiz Al-Quran supaya kamu digelar orang yang baik. Habis campak neraka. Nombor 2 tuan-tuan, mereka yang berjihad fisabilillah, mati di jalan Allah. Kenapa kamu berjihad fisabilillah dan mati ni? Aku ingin mati syahid dan aku berjuang kerana engkau. Maka dicampaklah. Terima kasih Julia Rais catat. Dan kemudiannya dicampak orang yang berjuang ini ke neraka. Sebab apa? Pembohong. Ketika kamu berjuang, kamu nakkan harta ghaimah. Datin Ji. Terima kasih Ji. Datin Fauziah Jaafar. Terima kasih sebab bagi semalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tu? Buah zaitun. Terima kasih. Ustaz nak tanya, pakai minyak wangi dan penggunaan hand sanitizer semasa solat haram atau harus? Harus. Ada alkohol Ustaz? Ada alkohol. Hukum dia sebenarnya tidak ada masalah penggunaan alkohol. Alkohol yang diharamkan dalam Islam adalah alkohol daripada arak. Alkohol industri tidak haram. Itu je. Sila semak Fatwa Jakim, Muzakarah Mufti. Dan memang ada tuan-tuan. Tidak haram. Alkohol perubatan. Sebelum injek vaksin tu kan dia sapu. Itu alkohol industri. Dia tidak membatalkan. Dan kemudiannya alkohol daripada peraman daripada buah anggur itu haram. Kalau kita minum dan makan. Alright? Boleh, geng? Tak ada masalah. Okay, terima kasih pada yang bertanya.
Boleh bawa semayang, boleh bawa sebab dia tidak najis. Sebab dia adalah alkohol. Alkohol ada dua. Satu daripada arak, satu dari industri. Wallahu alam. Okey, terus lagi. Tuan-tuan dan perempuan, rugi yang kedua, rugi orang tidak ikhlas. Rugilah kita dah kahwin dengan suami kita 25 tahun, 26 tahun, tiba-tiba kita ungkit. Ungkit sana, ungkit sini, jangan ungkit. Kena ikhlas. Sebab tu digalakkan kita menyembunyikan sedekah kita. Galak. Contohlah tabung masjid datang, kita sedekah. Kita hari tu kita sedekah. Lillahi ta'ala. Tiba-tiba bila kita sedekah, masukkan duit, hari tu ada banyak sikit rezeki, masukkan RM50. Kawan kita sebelah tengok, wow, banyak kau sedekah hari ni. Kau ni memang baik lah. Nanti kita nanti kau tahu siapa aku. Jalan. Dia jalan. Tiba-tiba kita dah dengar khutbah. Tiba-tiba astaghfirullahalazim. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Masa aku sedekah tadi, kawan aku puji, Allahu Akbar. Aku teriak, ya Allah. Aku ada perasaan riak, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Jangan takut. Jangan pergi kejar pula tabung tu tadi. Ambil balik RM50. Sedekah semula. Tak perlu macam tu. Tak perlu. Tetap mendapat pahala kerana telah beristighfar. Cuma pahala keikhlasan itu tidaklah sebulat kalau daripada awal kita bersedekah. Faham Boleh sedekah. Macam mana cara saya nak ajak orang yang sakit tapi tak solat supaya diingatkan. Saya nak pesan pada doktor dan nurse dekat pejabat, dekat ni. Dia sakit kan. Bang, solatlah bang. Pujuk. Cara nak ajak orang solat ni pujuk. Bang, solatlah bang. Abang dah sakit. Cuba bersolat. Mudah-mudahan sembuh penyakit abang. Abang jaga solat. Takutlah abang mati dalam keadaan tak solat. Bang, sakit ni dah sakit. Di alam barzah lagi sakit. Pendek-pendek, short and sweet. Macam saya kalau cakap kat bikers, geng-geng bikers saya, tak kisahlah. Saya cakap macam ni. Bro, lu jangan mati dulu bro. Lu jangan mati dulu. Mana boleh mati ni ketentuan Allah Ta'ala. Lu jangan mati dulu bro. Lu dah tahu mati tu ketentuan Allah. Tak tahu ajal lu bila kan. Lu cakap macam tu. Tapi kenapa lu tak solat bro? Solat bro. Lu jangan mati dulu. Hari ni mungkin dia tak solat sebab dia marah dengan saya. Besok lusa dia terhentak. InsyaAllah dia solat. Lu jangan cari pasal bro. Lu hidup hutang keliling pinggang. Lu bukan raja bro. Lu mati nanti lu kena seksa bro. Lagi lama You go bro. Dia seram sikit. Itu ada kaedah. Ada orang kena kaedah slow. Ada orang kena kaedah rock sikit lah. Okay gang. Dia berbeza-beza. Hikmah kata Ustaz Syed Nur Hisham. Pada orang yang tepat. Pada masa yang tepat. Perkataan yang tepat. Kaedah yang tepat. Barulah sesuai untuk mengharapkan perubahan. Ada orang kita adjust. Cara kasar tak boleh. Cara lembut pula. Cara Ustaz Hanafi Jahanam tak boleh. Buat cara Ustaz Abid Liu. Allah sayang kamu semua. Itu Ustaz Abid Liu buat cara tabligh. Dan tabligh ikut cara Nabi Muhammad SAW. Iaitu dakwah kasih sayang. Jangan terlindung Nabi. Jangan terlindung Nabi daripada itulah kita jangan ada jadi. Dia is okay, tak salah, tapi jangan taksub. Ustaz Abid Liu pun tengok ni kan. Jangan risau. Ustaz Abid Liu antara orang pertama sponsor rancangan motivasi pagi Ustaz bersama Ustaz Hanafi setiap pagi, iaitu disponsor selama sebulan. Tengok tu. Dia orang kaya kan. Dah lah kaya, handsome, baik pula dengan isteri. Panggil isteri bidadari syurga. Amboi. Tu ramai. Itulah. Tak adil. Kesian Ustaz Abid Liu. Orang yang sebaik dia tu patutnya dikongsi oleh ramai orang wanita. Gurau Ustaz
Ustaz Zul Hasnan selalu gelak. Saya bergurau. Okay, gang, let's go. Oh, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pujuk hati kita. Jom. Pujuk hati kita supaya ikhlas. Ikhlas ni tuan-tuan, dia menyebabkan kita tak tahu. Sebab tu dia tak rasa dah. Tak apa, lillahi ta'ala. Dia tak rasa. Mula-mula mungkin dia rasa. Mula sebab tu kita kena biasa supaya tidak rasa. Macam mula-mula kita nak sedekah RM50. Ya Allah, besarnya. Tapi bila dah selalu sedekah, dia tak ada rasa. Dah. Itu ikhlas. Dia tak ada rasa dah. Lillahi ta'ala. Sebab tu saya kata ikhlas bila tolong orang. Bila tolong orang kena ikhlas. Salah perkataan saya tu. Bila tolong diri kita, bila kita sedekah, bukan sebab kita nak tolong orang. Bukan. Kita nak tolong kita di akhirat nanti. Bila kita sedekah, sebenarnya kita menyimpan amanah saham akhirat di akhirat nanti. Sedekah. Nak ikhlas. Tapi syarat sedekah, jalan yang paling mudah untuk ke syurga adalah sedekah. Tetapi sedekah ni dekat syurga nanti dia ada pintu masuk untuk orang yang suka sedekah. Tapi 2 syarat. Pertama ikhlas, kedua jangan mengungkit. Kalau kita terungkit, tetap mendapat pahala dengan syarat cepat-cepat istighfar. Astaghfirullahalazim. Dah, jangan. Pujuk hati kita, latih diri kita supaya jadi orang yang lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Tapi jangan lupa kesilapan kita pada orang lain. Dan kita minta maaf. Okay? Lupakan kebaikan orang pada orang lain. Lupakan kejahatan orang lain pada kita. Tapi jangan lupa kalau kesilapan kita lakukan pada seseorang, kita kena cepat-cepat minta maaf. Boleh? Okay. Alright. Terima kasih. So, ikhlas. Begitu juga dengan pejuang-pejuang agama, kena ikhlas. Kita bercakap ni kerana untuk memperbaiki diri kita dan mengajak orang lain. Sama-sama baiki. Itu dia. Tuan-tuan pernah dengar tak dalam doa saya kata, Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, soleh wal musleh. Soleh ramai orang tahu. Tapi musleh ni, disebabkan kesolehan dia boleh ajak orang lain. Soleh sama-sama macam dia. Dia mengajak orang lain. Jomlah jadi soleh. Itu maknanya soleh wal musleh. Soleh amalan sendiri, musleh kita mengajak ataupun berdakwah pada orang lain untuk musleh. Sama-sama kita jadi orang soleh. Itu dia. Okey gang? Dapat Kita sambung besok. Saya ulang balik kesimpulan semua. Demi masa manusia rugi. Pengurusan masa, solat 5 waktu sehari semalam. Kita dah terang. Manusia rugi terbagi pada 5. Rugi yang pertama apa gang? Rugi yang pertama adalah rugi orang kafir. Kita dah cerita semalam bab kafir. Nombor 2, ikhlas. Nanti besok saya sambung sikit tentang ikhlas. Dan kita pergi pada mereka rugi yang ketiga iaitu maksiat. Yang ketiga tentang rugi yang pertama orang kafir. Rugi kedua orang yang tidak ikhlas. Ketiga orang ahli maksiat. Yang keempat, besok saya nak cerita pasal beberapa orang artis yang berhijrah. Berapa orang yang kita dah dakwah, kemudian dia berhijrah dan kemudiannya dia mati dalam keadaan cantik, tuan-tuan. Yang keempat, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, kita cerita, Ustaz nak tanya, tabung derma subuh boleh tak beri pada anak? Boleh Sania. Boleh Sania Ahmad, boleh. Alright. Itu dia. Yang keempat adalah rugi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Dia tidur tak ikut sunnah Nabi. Dia solat tak ikut sunnah Nabi. Rugilah. Bukan rugi berdosa.
tapi rugi tak dapat pahala. Dan last sekali tuan-tuan, yang kelima, rugi di dunia, rugi di akhirat. Sebab di dunia tak solat, di akhirat di dunia dia miskin, lepas tu tak solat. Di dunia dia sakit, tapi dia tak solat. Okey geng, saja secara ringkas dan mudah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam syurga Allah Ta'ala. Bos, terima kasih bos. Tengok live pagi ni. Saya nak semua tuan-tuan nak dapat pahala free tak? Share. Share. Share juga dakwah. Share juga sedekah. Mungkin kita bercakap, kita tak pandai susun ayat yang indah. Tetapi dengan share, orang tengok, orang pun rasa, aku nak berubah lah. Bila nak berubah, bila dia berubah, dia solat. Lepas tu dia pastikan isteri dia solat, keturunan dia solat. Secara tidak sengaja, tuan-tuan akan mendapat pahala berganda-ganda. Walaupun kita dah tiada di alam ini. I love you all. Jom pujuk hati kita. Jadi orang-orang yang ikhlas. Lillahi ta'ala. Take care. Jangan mati dulu sebelum taubatmu diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.